Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul dalam program webinar anjuran parking gerak iaitu Majlis Jom Ilmu siri kelima yang bertajuk Solat dan Kesihatan. Sebelum kita memulakan program kita, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah supaya Allah permudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Salam sejahtera diucapkan kepada para hadirin kerana sudi meluangkan masa untuk program Majlis Ilmu di pagi yang berkat ini. Dan juga selamat datang juga diucapkan kepada penceramah kita, Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazir bin Alias. Para hadirin boleh mengikuti program ini secara live di aplikasi Zoom dan juga di Facebook. Tanpa melengah masa, majlis mempersilakan pengurusi parking gerak iaitu Al-Fadil Ustaz Amir Eng untuk memberikan sedikit ucapan haluan. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa pada pagi yang mulia ini dalam program Jom Ilmu. Alhamdulillah kerana saya sebagai pengurusi parking gerak ucap haluan selamat datang kepada penceramah tetamu kita pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazir bin Alias, pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah, dan juga saya ucap kepada penonton-penonton di Facebook secara live dan juga rakan dalam Zoom ini. So alhamdulillah, dan sedikit sebanyak saya mungkin ada tetamu kita tak berapa kenal. Sebenarnya kita Parking Gerak sebenarnya nama singkatan. Nama sebenarnya nama penuh ialah Parking Cawangan Pergerakan Belia Wilayah Persekutuan. Jadi bila sebut belia kan, saya pun dah 49 kerana kita tak ada pelapis, so bukan mudah kita nak cari orang yang untuk pelapis. Jadi kita terpaksa nak di sini sebenarnya. Tapi itulah kami pergi cawangan pergerakan belia. Salah satu cawangan di bawah bahagian wilayah persekutuan, dan cawangan kita AJK sebenarnya ustaz kita dari berbagai-bagai bangsa. So nampak uniknya dalam cawangan ini. Tapi yang penting ialah tujuan kita supaya kita melaksanakan program kita khususnya kepada non-Muslim lah, kita kepada non-Muslim. So kita akan berdepan kepada masyarakat orang Cina, masyarakat orang India, berbagainya. Jadi kita perlu juga AJK yang berbangsa yang boleh berkomunikasi dengan berkesan dengan mereka. So alhamdulillah, kerana bab hari ini kita sangat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat jemput yang seorang yang pakar cerita tentang bab solat dan kesihatan. Selama ni kita mualaf ni kita selepas kembali kepada Islam kita biasanya belajar solat, cara macam ni dan sebenarnya kita tak tahu sebenarnya apa yang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua sunnah sebenarnya ada berkaitan dengan kesihatan. Kita makan dan kita minum, kita masuk tantas buang hajat pun, suruh kita macam mana kita sampai tahap macam tu. Jadi alhamdulillah mungkin kita hari ini kita perlu kupasan daripada Al-Fadil Ustaz Nazir secara lagi secara lagi mendalami apa rahsianya sebaliknya selain kita sembahyang sehari 5 kali sehari ada kaitan dengan kesihatan dia. Jadi saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan program Jom Ilmu pada hari ini dapat bermanfaat kepada kita semua orang, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Amir Eng di atas ucapan tersebut. Seterusnya tanpa melengah masa kita akan memperkenalkan penceramah kita iaitu Ustaz Muhammad Nazir bin Alias. Beliau merupakan pensyarah UKM, Fakulti Pengajian Islam
beliau banyak memenangi anugerah sebagai pengajar cemerlang Fakulti Pengajian Islam dari tahun 2012 hingga 2020. Dan beliau berkelulusan sarjana muda syariah di Universiti Islam Madinah, kemudiannya sarjana syariah dari Universiti Melaya dan juga doktor falsafah syariah daripada UKM. Jadi tajuk yang kita beri pada penceramah hari ini adalah solat dan kesihatan. Okay. Kajian telah dijalankan dan mendapati ibadat solat ini menghasilkan keadaan tenang kepada otak manusia. Manakala menunaikan solat dengan sempurna dan tertib, amat baik dalam mengekalkan tahap kestabilan mental serta emosi seseorang. Kajian juga telah mengatakan bahawa solat daripada sudut saintifik antaranya menurunkan kadar denyutan jantung, mengurangkan sakit pinggang dan sebagainya. Jadi banyak manfaat pada kesihatan. Jadi untuk lebih lanjut, kita akan dengar sendiri daripada penceramah kita, Al-Fadhil Ustaz, tentang solat dan kesihatan. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih tuan moderator kita, Tuan Muhammad Ridwan, yang dihormati Ustaz Amir sebagai penggerak utamalah pada gerak Perkim ini, dan juga saudara-saudari, tuan-tuan, puan yang dihormati sekalian. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Perkim gerak ni kerana sudi menjemput saya, walaupun saya rasa saya bukanlah pakar dalam kesihatan ini sebenarnya. Mungkin ada pakar-pakar kesihatan, doktor, medical doktor yang ada kat sini kan. Okay. Tapi tak apa, sebagai perkongsian untuk membuka minda kita, kerana solat ni kita tahu bahawa setiap Muslim dia akan melaksanakan solat 5 waktu, dan sedikit sebanyak benda tu ada kesan dalam jiwa dia. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi, terutama kepada Dr. Tati yang sudi menjemput saya. Saya nak share saya punya slide. Okey. Ini slide saya solat dan kesihatan ni. Sebenarnya kesihatan ni agak luas sebenarnya. Kita ada kesihatan jasmani, kita ada kesihatan rohani. Jadi saya hari ini memilih untuk membicarakan mengenai aspek yang agak sempit lah, iaitulah kesihatan spiritual. Kenapa saya pilih saya kecil ataupun saya skopkan perbincangan kita pada hari ini mengenai kesihatan spiritual, kerana sebagai manusia kita ada roh, kita ada roh. Dan mengenai kesihatan jasmani, kita ada roh dan jasad dan juga roh. Kalau kedua-duanya terpisah, maka itu kita namakan sebagai kematian. Jadi kematian itu sebenarnya bukanlah menghilangkan kewujudan kita, tidak, tetapi dia hanyalah memisahkan kita punya roh daripada jasad. Kita panggil kesedaran kita itu dikeluarkan daripada jasad. Kita masih ada, kita masih sedar, tetapi dalam bentuk yang Wallahu a'lam, kita pun tak tahu bagaimana, sebab semua orang tak ada pengalaman mati lagi kan. Jadi orang yang berpengalaman dia tahu kan. Cuma digambarkan di dalam hadis, di dalam Al-Quran, bahawa peristiwa kematian ini adalah satu peristiwa yang sangat dahsyat, pengalaman yang sangat dahsyat bagi kita, kerana kita pernah berada di alam roh, kemudian kita dilahirkan ke alam dunia. Jadi dalam alam dunia ini kita telah ada jasad dan roh itu sekali, dan sekali lagi kita akan dikeluarkan, maksudnya kita berada semula di alam roh. Jadi pengalaman itu memang pengalaman yang sangat dahsyat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya suka nak menyentuh mengenai kesihatan spiritual ni, sebab
kesihatan jasmani, jasad kita ni saya rasa dah ramai dah orang nak sentuh. Betul? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih tahu menjaga jasad tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Dan ini adalah bidang kepakaran saya lah sebagai orang yang belajar syariah. Okay, sebagaimana yang kita tahu bahawa kewujudan manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak disebabkan ibadah, Allah Taala tidak menjadikan kita ni sebagai manusia. Ni yang kita kena faham dulu. Sebab kita ni wujud ke dunia ini. Dunia ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk beribadah. Nanti saya akan terangkan kenapa Allah Taala nakkan kita beribadah. Sedangkan dah ada malaikat yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa Allah Taala nak jadikan juga satu makhluk dia yang namanya manusia ini untuk beribadah kepada-Nya? Sebagaimana firman Allah SWT, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadah. Beribadah ini bermaksud dia bukan kita solat semata-mata, puasa semata-mata. Bekerja pun boleh dianggap sebagai ibadah. Tetapi solat ini mempunyai satu kedudukan yang sangat tinggi dan khusus. Sebab dia adalah, walaupun kalau kita tengok solat tuan-tuan dan puan-puan satu hari satu malam, kita solat berapa minit sahaja. Mungkin ada yang mungkin kita solat tak sampai 1 jam. 5 waktu solat tu bila dihimpunkan minit-minit yang ada itu, kemungkinan setengah jam sahaja. Tetapi walaupun begitu, dia adalah satu ibadah, satu perbuatan yang sangat tinggi di sisi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya akan di sini saya akan huraikan kenapa kita kena solat, kenapa solat ini terlalu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita ketika mana kita melaksanakan solat itu, kita rasa tingginya nilai kita solat itu. Kita tak nak bagi orang yang baru memeluk Islam, kembali kepada Islam, sebenarnya dia ada kelebihan berbanding dengan orang yang lahir dalam Islam. Kadang-kadang orang lahir dalam Islam dia hanya jadi satu macam adat. Dia tengok mak ayah dia solat, dia pun solat. Tapi dalam keadaan dia sendiri pun dia tidak memahami kedudukan dan pentingnya solat itu dengan roh dia. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Pemisah antara kita dan mereka adalah solat. Membezakan kita dengan orang bukan Islam itu adalah solat. Walaupun dia beberapa minit itu, tapi beberapa minit itu yang membezakan kita dengan orang bukan Islam. Orang yang tidak beriman lah, maksudnya tidak beriman kepada Allah SWT. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan solat ini, maka dia telah kufur. Di sini ada perbezaan pandangan ulama. Imam Ahmad yang paling ekstrim, ataupun nak kata ekstrim ke, maksudnya pandangan dia yang paling syadid, dia kata tinggal kufur di sini maksudnya kufur, betul-betul kufur. Terkeluar terus daripada Islam. Ini pandangan Imam Ahmad lah. Walaupun majoriti ulama tidak berpandangan sebegitu. Tapi saya nak highlight kepentingan solat itu sendiri, sehingga Imam Ahmad rahimahullah mengatakan siapa yang meninggalkan solat maka dia telah jadi kufur. Kalau dia ada isteri dia kena diceraikan. Maksudnya kalau dia mati tak boleh tanam di perkuburan orang Islam, sehingga tahap yang sebegitulah. Tetapi jumhur ulama mengatakan kufur di sini bukan kufur hakiki tetapi kufur nikmat. Kufur di sini maksudnya dia tidak bersyukur. Kufur ni dalam perkataan Arab sebenarnya, lawan kepada kufur ni adalah syukur. Jadi kita kata orang yang kufur
orang yang kafir ialah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda tu betul lah. Kan? Kalau seorang manusia itu bersyukur kepada Tuhan, dia akan masuk Islam, ataupun dia akan melaksanakan solat. Jadi aspek spiritual ini bagi saya sangat penting dalam aspek solat yang kita nak bicarakan berbanding dengan aspek kita panggil jasmani kita, jasad kita, fizikal kita. Impact solat kepada fizikal kita tu bagi saya ada impactnya, tapi yang lebih penting adalah impact dia kepada roh spiritual. Okey. Tadi saya sebut ibadah manusia ini Allah Ta'ala menjadikan manusia dan jin ni, manusia kita membicarakan dalam konteks kita itu manusia ini adalah untuk beribadah, dan ibadah manusia ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau manusia itu tidak beribadah, dia akan diberikan dosa lah. Dan berbeza dengan ibadah para malaikat. Jika dilihat, kita dengan malaikat ni, banyak lagi malaikat tu solat ni. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada malaikat sejak dia dijadikan, kita tahu malaikat ni dijadikan sebelum daripada manusia. Sehinggalah sekarang, sehingga Rasulullah SAW ataupun Rasulullah kata sehingga hari kiamat, dia sujud kepada Allah, tak angkat-angkat kepala dia sujud je kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ibadah malaikat ini tidak memasukkan mereka ke dalam syurga. Kenapa? Sebab kejadian malaikat itu Allah Ta'ala jadikan dia memang untuk beribadah. Macam kita lah, kita ada fitrah, kita bernafas. Memang manusia dia bernafas tu. Kalau tak bernafas tu dah tak jadi manusia lah dah. Maksudnya dia akan matilah. Jadi ibadah malaikat tu macam kita bernafas. Kita rasa penat tak kalau kita bernafas? Kita bernafas setiap hari, penat tak rasa? Kita tak akan rasa penat. Sebab tu malaikat ni beribadah, dia tak ada rasa penat. Sebab Allah Ta'ala jadikan dia punya kejadian itu adalah memang dalam bentuk untuk beribadah kepada Allah SWT dan tidak akan merasa penat. Tak ada mengantuk, tak ada penat, tak perlu makan dan sebagainya. Tapi kita manusia tidak begitu. Kan? Berdiri lama sikit solat, dah lenguh dah. Kan? Sujud lama sikit dah pening dah. Itu kita. Tetapi walaupun begitu, yang tu paling tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Sehinggalah kita akan diberikan pahala dan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab kita ada jasad. Kita ada yang dipanggil dalam bahasa Arab an-nafs, nafsu, jiwa. Inilah kita ada fizikal ni, jasad ni. Bila roh kita duduk dalam jasad ni, kita terpaksa menanggung jasad ni. Kalau jasad kita, kalau badan kita dah penat, kita tak boleh buat apa dah. Kalau mengantuk memang kena tidur dah. Kita tak boleh nak lawan lah kita punya, kalau sakit na'udzubillah, kita minta supaya kita sentiasa disihatkan oleh Allah SWT. Kita dah tak boleh nak lawan. Kalau kepala pening, kita tak boleh nak buat apa dah. Kita kena ikut lah, maksudnya kita kena rawat dia, sama ada kita nak relax ke, kita nak tidur dan sebagainya. Maksudnya ialah yang membezakan kita, ibadah kita dengan ibadah malaikat itu, kita ada kehendak baru dia jadi ibadah. Malaikat dia tak ada kehendak pun, macam kita bernafas. Kita tak ada kehendak, kita akan sentiasa bernafas. Betul kan? Jadi samalah malaikat itu beribadah, dia memang dia akan natural, maksudnya dia punya nature yang kejadian yang dijadikan oleh Allah SWT memang untuk beribadah. Berbeza dengan kita. Kita nak beribadah, kita kena ada kehendak. Kita kena ada nak. Kalau kita tak nak solat, memang tak akan solat. Solat ni boleh dibuat bila kita nak solat. Sebab tu niat kita tu ada pahala dia. Sebab tu ibadah kita besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kehendak ini amanah lah. Maksudnya kita ni lahir sebagai manusia ni, menjadi khalifah, diberikan kehendak ini.
Kita boleh nak benda yang baik, kita boleh nak benda yang buruk. Adalah satu amanah daripada Allah SWT untuk kita jaga kita punya niat dan kehendak kita. Dan benda ni pernah di-offer oleh Allah SWT kepada semua makhluk sebelum kita dijadikan di alam roh dulu. Tapi kita tak ingatlah alam roh ni. Kita dah dilupakan. Kalau kita ingat, maka kita tak ada lagi ujian ini. Kan? Pernah Allah Ta'ala offer lah dan kita menyahut offer ni. Cuma kita tak ingatlah benda tu. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami berikan amanah ni untuk ada nafsu, ada akal, ada kekuatan ini kepada langit, kepada bumi, kepada bukit. Fa abaina ay yahmilnaha. Mereka semua tak nak ambil amanah, tak nak memikul amanah. Wa ashfaqna minha, bukan setakat tak nak je, tapi mereka sangatlah sebimbang dan risau kepada orang yang siapa yang sanggup menerima amanah. Wa hamalahal insan, kita yang telah menerima amanah. Kita sebenarnya yang nak dilahirkan ke dunia ni. Cuma peristiwa tu kita tak ingat lah. Kalau kita ingat, tak jadi ujian lah kita. Kenapa kita kena diuji? Okay, nanti saya akan huraikan yang itu. Jadi kita sanggup menerima ujian ini. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala kata sifat manusia ni ada dua benda. Zaluman, suka buat zalim, suka menganiaya sama ada diri dia ataupun orang lain. Jahula ni banyak benda yang kita tak tahu. Kita jahil. Jahula ni maksudnya terlalu jahil. Kita ni sebenarnya banyak benda yang kita tak tahu. Bila kita lahir di dunia ni banyak benda yang kita tak tahu. Tapi kadang-kadang kerana kejahilan kita sanggup buat perkara yang kadang-kadang benda tak masuk akal pun manusia ni sanggup buat. Sebab dia tak tahu implikasi daripada apa yang dia buat tu. Dia ingat dia suka-suka je. Memang sifat manusia macam tu. Dia suka meneroka benda-benda yang dia tak tahu. Jadi disebabkan kita sanggup menerima ujian ini, sebenarnya sebab itulah kita dilahirkan ke dunia. Kadang-kadang kita tertanya, betul tak? Kenapa aku ni lahir di dunia? Kenapa aku ni ingin dilahirkan? Kenapa aku ni dijadikan? Sebenarnya kita telah pun menerima, sanggup menerima amanah itu. Sebab itulah kita dilahirkan ke dunia. Menerima nikmat ni. Sebenarnya bila kita lahir ni, kita mendapat nikmat. Nikmat perasaan, nikmat pemikiran, nikmat kebijaksanaan, semualah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan di hujung sana, nikmat dunia ni Allah Ta'ala akan letak noktah. Dia ada limit. Dunia itu sendiri membayangkan limit. Dunia ini dalam bahasa Arab ialah sirah balaghah, kepada rendah. Paling rendah. Kehidupan yang paling rendah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Berbanding dengan kehidupan yang dinikmati oleh malaikat, dia tu dah berada di alam yang tinggi lah. Kenapa kehidupan ini, walaupun dia paling rendah, dia ada nikmat dia. Allah Ta'ala letakkan setiap daripada orang yang hidup, dia akan mati. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak ingatkan kita bahawa nikmat dunia ini tidak berkekalan. Sebab itulah kita ada rasa sakit, ada rasa. Sebab Allah Ta'ala nak ingatkan kita, kalau kita tak ada rasa sakit, kita tak ada tua, manusia ni tidak menjadi tua, tidak ada kekurangan kan dalam proses-proses kejadian itu dalam umur-umur tertentu, ada hormon-hormon yang tak berfungsi dah, berkurangan. Sebab Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita, kalaulah Allah Ta'ala jadikan kita ni lahir, kita dah hebat dah, maksudnya tu pandai, tu bijak, tak tua-tua, kita terlupa dah ke akhirat tu. Kan? Hikmah dia Allah Ta'ala jadikan kesakitan, kita ada masa kita demam, supaya kita ingat hebat macam mana pun kita ni, sampai satu masa kita kena tinggalkan semua yang ada. Sebab itulah Allah Ta'ala uji kita dengan kehidupan dunia ni, nikmat yang sedikit ni. Allah Ta'ala letakkan noktah dia, letakkan limit dia. Sebab Allah Ta'ala nak berikan nikmat yang lebih hebat lagi lah. Cuma Allah Ta'ala pilih lah. Siapa yang bersyukur dalam nikmat yang sedikit ini, maka dia akan mendapat
nikmat yang lebih besar. Sebab tu kematian itu bagi orang Islam, bagi orang yang mentaati Allah SWT, dia bukan menyekat nikmat ni, tapi dia memulakan nikmat yang baru yang lebih dahsyat lagi yang dia akan perolehi. Tetapi bagi manusia yang tak bersyukur, kita panggil kufur itu kepada Allah SWT, dia dah bijak, dia dah sihat, dia dah kaya, Allah Ta'ala berikan, tapi dia nafikan Tuhan tak ada, dia jadi atheist. Maksudnya dia menafikan Tuhan, bukan dia nak berterima kasih kepada Allah SWT, tetapi dia kufur kepada Allah SWT. Maka kematian itu adalah noktah untuk nikmat yang akan dia kecapi. Lepas tu tak ada lagi dah. Kan? Itu yang membezakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meneroka ke alam roh. Sejarah kejadian manusia. Kita kena tengok masa di alam roh sana. Sebelum kita dilahirkan. Sebelum bapa kita iaitu Nabi Adam itu diciptakan. Ketika itu Allah SWT berkata, wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah, pengurus dia. Allah Ta'ala boleh je nak urus bumi ni, kita tak ada pun Allah Ta'ala boleh susun je. Tetapi tak, Allah Ta'ala nak jadikan satu makhluk yang menjalankan kerja dia macam-macam lah menjalan dengan izin dia lah. Khalifah yang akan menguruskan dunia ini. Okey. Malaikat Allah Ta'ala ni dijadikan pelbagai jenis dah makhluk dia. Yang kerah, yang air, batu, pokok, binatang, semua Allah Ta'ala dah jadikan. Jadi akhirnya Allah Ta'ala nak jadikan satu makhluk yang bijak. Allah Ta'ala jadikan malaikat ni bijak. Dia ada kebijaksanaan. Sebab itulah bila Allah Ta'ala sebut ni kepada malaikat, makhluk lain tak berbunyi pun. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, mereka berkata, ramailah ni malaikat. Ya Allah, kamu nak jadikan di bumi ini makhluk yang boleh merosakkan bumi dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ni semua sentiasa memuji dan memuji kamu ya Allah. Jadi malaikat ialah bila makhluk yang Allah Ta'ala berikan kebijaksanaan, dengan kebijaksanaan tu dia akan bertanya lah. Seolah-olah macam Allah Ta'ala nak jadikan satu makhluk yang lebih hebat daripada dia. Tentunya kalau kita lah, kalau orang naik pangkat ke, dapat kelebihan, kita akan bertanya kenapa dia lebih daripada aku. Sebab kita bijak kan. Jadi Allah Ta'ala nak jadikan makhluk dia ini setelah daripada malaikat yang makhluk yang lebih hebat dan lebih bijak lagi daripada malaikat. Dan malaikat ni oleh kerana kebijaksanaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dia bertanya lah. Kan? Dia bila kita ada akal, kita nak reason kenapa. Kita nak tahu kenapa. Kan? Kalau orang hebat daripada kita, kita pun nak tahu kenapa dia ni hebat daripada aku. Kenapa dia ni kaya daripada aku. Kenapa dia ni lebih. Kita nak tahu kenapa. Itu betul lah tu. Maksudnya akal kita sihat lah tu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Di sini malaikat nak mengatakan seolah-olah macam dia ni lebih baik lah. Tak ke kami ni duk memuji dan memuja kamu ya Allah. Kenapa nak jadikan manusia ni? Kenapa nak jadi khalifah kat bumi ni? Allah Ta'ala cara menjawab tu ni, walaupun dia ni Tuhan yang sehebat-hebat Tuhan menjadikan dia tak jawab pun Allah Ta'ala tak kata pun takkah aku ni Tuhan, kamu tu makhluk ke? Apa nak persoalkan aku ni Tuhan Allah Ta'ala tak jawab macam tu. Allah Ta'ala kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi Allah Ta'ala jawab dengan bahasa yang bagi saya sangat lembut kepada malaikat. Dan sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi Allah Ta'ala nak kata itu kepada malaikat. Oleh kerana itu, oleh kerana malaikat ni macam
mempersoalkan. Maksud mempersoal tu bukanlah membantah. Maksudnya bertanya, apa ni lebih ni? Apa lebihnya manusia ni? Kenapa dia dijadikan, kalau lihat kepada kejadian malaikat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, malaikat Jibril je ada 600 sayap. Macam mana tu kita pun tak boleh nak bayangkan. Punya besar, punya hebatnya. Ketika mana Rasulullah SAW melihat kali pertama Jibril di dalam Gua Hira tu, Rasulullah menggeletar ni. Tak boleh nak cakap apa dah ni. Jibril peluk je dalam kita pun kalau tiba-tiba muncul satu makhluk yang begitu pelik, 600 sayap ni kita pun boleh jadi pengsan tu. Jadi Allah Ta'ala nak membuktikan kepada malaikat kelebihan manusia. Apa dia? Allah Ta'ala buat satu cabaran. Wa'allama Adam al-asma'a kullah. Allah Ta'ala telah mengajar kepada Adam ni asma'. Maksudnya, itu yang membezakan kita dengan malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Kita boleh belajar. Wa'allama Adam al-asma'. Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Adam. Nama-nama, maksudnya adalah perkara mungkin yang Allah Ta'ala letakkan. Ini namanya ni. Ini sifat dia macam ni. Kemudian Allah Ta'ala challenge malaikat. Summa aradahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Wahai malaikat, aku challenge cuba kamu namakan, sebut nama ni, benda-benda ni. Kalau betul, in kuntum sadiqin, kalau betul kamu ni lebih hebat daripada manusia yang aku nak jadikan ni, cuba kamu sebut ni benda-benda ni. Kan? Jadi, bila Allah Ta'ala cabar, apa jawapan malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Maha suci kamu, kami ni tidak ada ilmu kecuali apa yang kamu berikan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Kamulah yang sebenar-benar maha hebat, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi malaikat bila dia tengok kelebihan Adam itu, Allah Ta'ala sebut lepas tu, maksudnya setelah Adam itu diciptakan, qala ya Adam ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, ketika mana Adam itu telah dijadikan, beritahu aku satu-satu benda-benda ni. Jadi Nabi Adam pun falamma amba'ahum bi asma'in, terbuktilah bahawa Nabi Adam ada kemampuan itu, kemampuan untuk belajar. Ni yang membezakan kita dengan binatang, ni yang membezakan kita dengan para malaikat. Yang Allah Ta'ala muliakan kita daripada semua alam ini, semua makhluk yang ada kat muka dunia ini adalah kita boleh belajar. Bila Nabi Adam telah menyahut cabaran ini, terbukti bahawa dia berjaya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ta'ala berkata kepada malaikat, tak ke aku beritahu kamu, sebenarnya aku mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu zahirkan daripada perbuatan kamu tu, dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Allah Ta'ala nak kata, aku tahulah, ini aku ni hebat, Tuhan yang menjadikan semua makhluk-makhluk ini. Okey. Dalam peristiwa ini, kita melihat malaikat itu berasa kagum dengan kelebihan manusia. Dan memang malaikat kagum dengan manusia. Memang dia kagum sehingga sekarang lah dengan kehebatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Tetapi di sana muncul satu perkara, satu musuh. Muncul di situ musuh kepada manusia. Apabila malaikat rasa kagum, Allah Ta'ala kata wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi Allah Ta'ala pun perintah, dah kamu rasa hebat sangat, dah kamu rasa kagum, sujudlah kepada Adam. Maksudnya sebagai penghormatan. Semua malaikat sujud kecuali iblis kat situ. Iblis ni dia bukan malaikat tapi dia jin. Aba, tak nak tunduk. Wastakbara, bukan kenapa dia tak nak tunduk, dia rasa besar. Istakbara, takbur. Wa kana minal kafirin. Allah Ta'ala tu letak tu kat situ. Iblis ni dia kafir dah. Dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan malaikat.
Tetapi kerana perintahnya Allah Ta'ala tu letak dia sebagai orang yang kafir. Kafir di sini maksudnya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Iblis tak nak sujud? Kenapa Iblis tak nak sujud? Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala rekodkan perbualan itu dalam Al-Quran. Qala ma mana'aka an tasjuda id amartu. Allah Ta'ala kata, apa yang menghalang kamu untuk sujud ketika aku perintahkan kepada kamu? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala ana khairum minhu, aku ni lebih baik daripada dia ya Allah, daripada Adam. Khalaqtani, kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Kalau malaikat rasa kagum dengan kehebatan yang Allah berikan kepada manusia, Iblis dia merasa dengki, dia rasa sakit hati, dia rasa kenapa ada makhluk yang Allah Ta'ala muliakan lebih daripada dia. Kenapa? Akhirnya dia mencari, sebenarnya dia nak mencari, biasalah di orang dengki ni dia akan cari, walaupun dia kurang tapi dia akan cari, dia akan highlight bahawa dia tu lebih daripada orang yang dia dengki. Ni bahaya sebenarnya. Ulama kata bahayanya dosa dengki ni, perasaan dengki ni. Sebab apa? Sebab bila seorang itu dengki, dia sanggup memusuhi orang yang dia dengki tu, walaupun orang tu tak ada salah apa pun dengan dia. Kan? Kalau orang dengki, kita tak ada buat salah apa pun kat dia, tapi dia memang tak suka kat kita, cari salah kita. Kat sini, Iblis awal-awal lagi dah cari dah kelemahan Adam. Itu dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu. Kamu jadikan dia daripada tanah ni. Tanah ni kan kotor, berbau apa semua. Tapi tengok api. Api ni apa benda yang datang tu semua akan dimakan, semua akan dikalahkan. Jadi inilah dosa yang ulama kata pertama di hadapan Allah SWT adalah dosa kerana dengki. Dan bahaya sebenarnya dosa dengki, penyakit dengki ini menyebabkan seorang itu dia berasa seronok buat nyanyi kat orang, buat jahat kat orang. Tak ada apa pun salah orang tu kat dia. Dan yang paling ulama kata yang paling teruk ialah dia tidak reda dengan pemberian Allah SWT kepada dia. Apa Iblis tak ada kelebihan ni? Banyak kelebihan Iblis. Kita pun tak boleh nak lawan Iblis ni. Dia nak pergi ke mana-mana dengan alam dia, dengan kerajaan dia, tetapi dia tidak bersyukur. Ini bahaya ni. Bila seorang itu dengki, sebenarnya dia macam tak reda dengan pemberian Allah SWT kepada diri dia. Itu yang bahaya. Bukan setakat dia menjawab Allah Ta'ala tu. Bukan setakat dia menjawab. Nabi Adam pun dia buat salah. Kan dia makan buah larangan dalam syurga. Ulama kata Nabi Adam pun buat salah juga di hadapan Allah SWT dalam syurga sebagaimana Iblis ni. Tetapi yang membezakan Nabi Adam dengan Iblis itu adalah Nabi Adam dia minta ampun bila dia buat dosa. Itu yang membezakan. Jadi kita sebagai manusia ni kita akan melakukan dosa. Tapi yang membezakan seseorang itu di sisi Allah SWT ialah bila kita membuat dosa kita meminta keampunan Allah SWT. Berbeza dengan Iblis. Dia dah salah dah. Kemudian dia menjawab lagi. Bila Allah Ta'ala tanya tu. Dia minta lagi. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Ya Allah, kerana kamu dah sesatkan aku, dah turunkan darjat aku ni, aku nak sesatkan manusia ni. Macam mana? Uzayyinan, dia akan menghiasi. Dia akan menampakkan kepada kita benda yang jahat tu jadi baik. Ambillah rasuah ni, bukan orang tahu pun. Contohnya lah kan. 10,000, 20,000 kan. Wala uwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka kesemuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba. Kamu itulah anak Adam yang betul-betul ikhlas. Ikhlas itu maksudnya dia dengan Allah SWT tu betul-betul memang nak kan. Memang dia mengakui bahawa Allah itu Tuhan dia dan menyembah Allah itu dengan rasa bahawa dia itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ni tipu daya syaitan. Maksudnya bila kita dijadikan itu, ketika Nabi Adam itu dijadikan itu, kita ada satu makhluk iaitu malaikat yang mengagumi kita dan ada satu lagi makhluk yang sakit hati kita. Sakit hati kita. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah Ta'ala rakamkan lagi bagaimana permintaan iblis dengan Allah SWT. Sebab tu ulama kata kalau kita buat dosa ke, kalau kita rasa kita ni lemah ke, jangan putus doa kita dengan Allah SWT. Kenapa? Sebab hatta iblis yang dah sah-sah terang-terang buat jahat di hadapan Allah SWT, Allah Ta'ala mengkabulkan dia punya permintaan. Jadi kita ni insya-Allah lah taklah sejahat iblis ni ya. Jadi qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia kata ya Allah anzirni maksudnya jangan matikan aku ni sehinggalah hari kiamat. Iblis ni dia tak mati. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Dia dah hidup berapa ribu tahun dah daripada Adam tu, sebelum Adam ya. Qala innaka minal munzarin. Allah Ta'ala jawab tu permintaan. Bahawa kamu ni memang aku berikan tempoh. Sebenarnya Allah Ta'ala berikan tempoh ni bukanlah untuk membiarkan sebenarnya iblis ni buat jahat, tidak. Tetapi Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala ni maha rahmat, nak bagi tempoh. Dalam tempoh ini iblis ni boleh jadi bertaubat kepada dia. Itu sebenarnya. Sebab iblis ni sebelum dijadikan Adam ini dikatakan bahawa makhluk yang paling banyak beribadah kepada Allah SWT, melebihi ibadah malaikat itu sendiri. Sehingga kan dia dilantik sebagai ketua bagi malaikat. Jadi Allah Ta'ala bagi peluang lah. Kan? Tapi apa yang dibuat oleh iblis? Qala fabima aghwaytani la'qudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, kerana kamu dah turunkan darjat aku ni, aku akan duduk mengganggu jalan yang lurus. Maksudnya semua hidayah ni iblis akan letak dia punya tentera-tentera pengikut-pengikut dia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datang mereka daripada depan, daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan, sehinggalah kamu tak akan jumpa pun seorang pun daripada makhluk ni bersyukur kepada kamu. Seorang pun daripada manusia bersyukur kepada kamu. Jadi ni Allah Ta'ala bagi tempoh tu, ni dia punya niat iblis ni terang-terang dah di hadapan Allah SWT. Tak sembunyi-sembunyi dah ni. Kan? Aku nak sesatkan mereka ni. Memang itu yang akan berlaku. Sebelum kiamat dunia ni, semua orang yang beriman akan dimatikan oleh Allah SWT. Akan tinggal orang yang tak beriman semua. Pada masa itu barulah Allah Ta'ala kiamatkan dunia ni. Allah Ta'ala biarkan iblis ni melaksanakan dia punya misi dia. Dan iblis sanggup. Kerana dengki tadilah. Tak puas hati tadi. Kenapa aku ni dah banyak dah beribadah. Kalau nak kira ibadah mungkin dia banyak daripada kita lagi. Solatnya dan sebagainya. Dari sudut kejadian dia rasa macam dia lebih hebat daripada manusia. Kita nak ke mana-mana kena naik kapal terbang, dia tak payah pun. Kan? Kita ada penat, mungkin dia boleh berzikir dan pergi ke mana-mana tanpa kepenatan sebagaimana yang kita hadapi. Kalau nak kira lah, kenapa Allah Ta'ala jadikan manusia? Jadi dia tak puas hati. Akhirnya dia sanggup, orang yang dengki ni ke orang ni, walaupun dia buat benda yang boleh membinasakan diri dia, dia sanggup buat. Itu bahaya tak dengki ni. Dan akhirnya nanti bila dia masukkan ke dalam neraka, orang akan datang balik kepada iblis ni. Kan? Bila manusia ni masuk dalam neraka, dia akan datang balik, cari balik iblis tu. Inilah punca kita semua ni masuk neraka. Tapi iblis senang je jawapannya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Mana berkatalah syaitan iblis tu. Setelah selesai perkara, maksudnya semua telah selesai, Allah Ta'ala selesaikan timbangan manusia. Yang masuk syurga pergi ke syurga, yang masuk neraka pergi masuk neraka.
Bila orang datang kat dia, dia punya tentera-tentera dia datang balik, sebab kamu ni yang telah menyesatkan kami sehingga kami masuk neraka. Iblis jawab apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar. Dan aku pun berjanji juga kepada kamu. Tetapi fa akhlaftukum, aku khianati janji aku. Sebab tu Iblis ni dia tak menzahirkan diri dia kepada manusia. Tanyalah siapa mak ayah kita, nenek kita ke, pernah tak jumpa Iblis? Pernah jumpa syaitan? Tak ada. Sebab apa? Sebab syaitan ni dia menyesatkan kita. Dia tak nak paksa kita. Kalau kita terpaksa melakukan kejahatan, kita tak masuk neraka. Orang paksa kita letak senapang kita, minum arak contohnya. Kita tak ada dosa kat situ. Kan? Tetapi bila kita buat dengan keadaan rela, sebab tu dia tak menzahirkan diri dia. Dia tak nak rasa bahawa dia mempengaruhi kita. Kita buat tu dengan sukarela. Barulah dia puas hati. Dia nak tunjukkan kepada Allah SWT, manusia ni bukanlah hebat sangat. Bukanlah yang kau jadikan ni bukanlah baik sangat. Bukan bagus sangat. Kan? Mereka pun buat jahat, bunuh sama sendiri. Dia nak supaya kita buat kejahatan itu dengan penuh kerelaan kita. Barulah kita dapat dosa. Yang tu yang dia nak. Wa ma kana li alaikum min sultan. Aku ni dia kata, tak ada apa kekuatan pun nak paksa kamu, dia kata. Iblis akan jawab macam tu je dalam neraka. Aku ni tak ada kekuatan pun nak paksa kamu buat benda jahat ni, nak sembah selain daripada Allah. Tak ada pun. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali dia kata, aku mengajak kamu dan kamu pula yang menerima ajakan aku ini. Kamu yang terima, kamu yang ikut. Kan? Aku tak paksa, bukan meminum arak contohnya. Kan? Kamu yang nak pergi. Kan? Fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu cela aku. Yang kamu pakat-pakat nak cela aku ni kenapa? Walumu anfusakum. Pergilah cela diri kamu sendiri. Ma ana bimusrifikum wa ma antum bimusrifin. Aku nak selamatkan kamu pun tak boleh, kamu nak selamatkan aku pun tak boleh. Kita sama-sama kena azab. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku telah kufur, tak beriman pun dengan apa yang kamu sekutukan Allah SWT. Kamu sembah patung ke, sembah tak kira lah dewa apa, aku pun tak menyembah benda-benda tu. Dalam neraka nanti dijawab macam tu je. Kepada yang ni yang kita takut. Yang ni yang alhamdulillah kita mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Okey. Kalau kita berbalik kepada solat ini, di mana solat ini sebenarnya adalah satu ibadah yang kita panggil ringkas, tetapi dia punya kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah SWT, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka ini tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT dalam keadaan ikhlas, hunafa, dengan penuh tauhid, penuh tidak syirik lah. Wa yuqimus solah, mereka diperintah untuk mendirikan solat, wa yutu az-zakat wa dzalika dinul qayyim, dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang benar. Pentingnya solat ini sehingga kan Nabi Ibrahim sini berdoa kepada Allah SWT. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, jadikan aku ni sini mendirikan solat dan juga keturunan aku. Ya Allah, terimalah doa ni. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim sini merayu kepada Allah SWT supaya dia dapat mendirikan solat ketika masuknya waktunya, dan juga keturunan dia. Dan apa tugas syaitan ni? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Semuanya syaitan ni dia nak menjatuhkan kita, menimbulkan pemusuhan, kebencian dalam apa? Dalam arak dan juga judi. Kan? Kadang berjudi sampai bertumbuk, betul kan?
wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah. Dan menyekat kamu daripada mengingati Allah dan juga daripada solat. Fahal antum muntahun? Adakah kamu nak berhenti daripada melakukan arak dan juga judi ini? Jadi ni kerja syaitan. Dia tak nak kita solat. Kerana solat ini dia ada zikr. Zikir yang paling tinggi. Kita boleh zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh kita berzikir, tetapi dalam solat zikir itu khusus kita mengingati Allah dengan semua kita punya anggota. Tak boleh bercakap, tak boleh duduk, tak boleh nak baring, tak boleh nak makan, nak minum ketika solat. Jadi seluruh anggota badan kita itu bukan setakat mulut kita saja berzikir, menyebut nama Allah SWT. Otak dan pemikiran kita pun perlu mengingati Allah SWT. Sebab itulah darjat solat ni tinggi. Sebab kita mengingati Allah Taala dengan seluruh jasad kita, sehingga pemikiran kita yang kita panggil khusyuk ni, kita tak fikir benda lain. Kalau dengan solat pun duk fikir. Cuba tuan-tuan tengok. Allah Taala beri kepada kita satu hari satu malam 24 jam. 24 jam. Kita solat sehari semalam berapa jam? Katalah setengah jam. Daripada satu hari satu malam 1440 minit sehari semalam, kita nak bagi ke Allah Ta'ala tu 30 minit. 30 minit. Allah Ta'ala minta 30 minit. Adakah dia menjejahkan kehidupan kita? Menjejahkan masa? Allah Ta'ala, kalau kita lah orang bekerja dengan kita ada ambil pekerja kan. Daripada pukul 8 pagi, 5 petang. Tu semua kerja untuk kita je. Tak boleh kerja untuk dia. Kalau nak, pergi mana-mana minta izin kita. Allah Ta'ala ni dia jadikan kita ni hamba dia. Beri nikmat lagi. Tiap hari. Bukannya Allah Ta'ala suruh daripada kita buka mata betul. Tutup mata tu. Solat untuk dia. Tidak. Dalam 30 minit daripada. Yang lain tu kita hidup untuk diri kita. Kan? Dalam 2% je daripada masa Allah berikan sehari semalam itu untuk kita peruntukkan kepada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala balas. Sebab ibadah kita ni tidak menjadikan Allah Ta'ala tu hebat. Sebab Allah Ta'ala tu dah hebat. Tetapi Allah Ta'ala nak bagi ni tadi, macam saya sebut tadi. Katalah Allah Ta'ala jadikan syurga. Kan? Ni kenapa kita diuji. Macam masa nak habis je, risau juga kan. Okay. Kenapa Allah Ta'ala kita lahir dalam keadaan diuji? Sebab tadi Allah Ta'ala sebut kat malaikat, nak jadikan di atas muka bumi ni khalifah. Pengurus je. Nak lantik pengurus. Malaikat pun dah. Bukanlah bantah tu bertanya. Cuba bayangkan kalau Allah Ta'ala kata, wahai semua makhluk tu, aku nak jadikan makhluk manusia duduk dalam syurga, masuk syurga terus. Agak-agaknya apa? Apa perasaan malaikat? Yang iblis tadi apa perasaan dia? Kan? Tadi baru nak jadikan pengurus je kat bumi ni, pun malaikat dah bertanya. Kalau sekiranya Allah Ta'ala jadikan manusia terus masuk syurga, malaikat akan kata Allah Ta'ala ni zalim. Dan Allah Ta'ala tu maha suci daripada kezaliman. Mana adil? Kalau ikut kan, siapa yang banyak lagi ibadah berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain? Malaikat lebih banyak lagi ibadah daripada kita. Tetapi Allah Ta'ala nakkan manusia ni akan menjadi penghuni syurga. Tapi disebabkan makhluk Allah Ta'ala jadikan dia bijak, dia bertanyalah. Kan? Manusia tu lagi bijak. Kan? Sebab itulah kita diuji. Dan kita sanggup menerima ujian itu kerana kita nampak di hujung tu, syurga tu. Semua manusia tu dia dah nampak dah. Allah Ta'ala dah beritahu dah kepada dia sebelum dia dilahirkan. Sebab tu dia nak dilahirkan. Kalau kita tak nak dilahirkan, kita tak wujud pun atas muka bumi. Jadi Allah Ta'ala dia nakkan manusia ni menjadi penghuni syurga. Tapi kalau dia jadikan manusia ni terus masuk syurga,
Yang iblis ni tak tahulah nak jadi apa. Tak ada. Malaikat ni, lagilah akan mempersoalkan. Mana adil? Jadi sebab itulah kita diuji. Allah Ta'ala offer. Allah Ta'ala offer. Siapa nak diuji? Mai sini. Allah Ta'ala offer. Tapi semua makhluk, termasuklah malaikat, dia tak nak terima. Kami tak nak diuji. Kita manusia yang sanggup diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala nakkan berapa minit. Sebab Allah Ta'ala tahu kita ni susah. Kita ni tak macam malaikat. Banyak halangan-halangan ni, tak apalah. Kan? Pada malam Isra' Mi'raj tu asalnya daripada 50 kali waktu solat. Bila Rasulullah SAW turun daripada ni menunjukkan kepentingan solat. Maksudnya dalam semua arahan ibadah semua taklah wahyukan melalui Jibril. Tapi solat ni Allah Ta'ala jemput Rasulullah SAW pergi ke Arash. Sidratul Muntaha ni. Sidratul Muntaha ni apa? Sidratul Muntaha ni Jibril kata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Muhammad, dekat sini je aku boleh berdiri. Kalau aku ke depan lagi aku terbakar. Tak boleh dah. Maksudnya ke tahap yang paling tinggi dah. Wahai Muhammad, silalah melangkah. Silalah melangkah ke depan. Hanya Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala je. Maka Allah Ta'ala perintahkan 50 kali solat sehari semalam. Menunjukkan bahawa solat ni besar dia punya. Terima perintah tu di langit. Berbeza dengan semua sekali ibadah-ibadah yang lain. Sebab hubungan dengan Allah Ta'ala tu sangat kuat kita ketika mana kita beribadah. Kenapa sangat kuat? Saya akan terangkan. Jadi bila turun tu jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa nasihatkan, minta diskaun lah. Mana boleh kan? Mana boleh macam ni Aku ni ada dulu ni. Umat-umat aku ni. Nabi Musa kata. Semua tak mampu nak buat solat ni. 50 ni teruk sangat ni. Jadi ulang alik lah. Allah Ta'ala kurangkan separuh. Sehinggalah sampai 5 waktu solat. Nabi Musa nasihatkan lagi. Muhammad pergi jumpa balik tu. Allah SWT. Tapi Rasulullah SAW ni dia rasa malu. Rasulullah kata, aku ni dah malu sangat dah ni. Malu dah nak berjumpa dengan Allah Ta'ala ni. Tak apalah 5 ni. Sehinggalah Allah Ta'ala kata 5, walaupun 5, tapi macam 50 kali. Walaupun kita solat 5 waktu, tetapi macam 50 kali. 50 waktu kita solat. Jadi maksudnya, dalam solat itu, Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala bukan dah bagi 24 jam. 24 jam. Kita hidup untuk diri kita. Kita makan, kita minum, kita rehat, kita pergi bekerja, kita pergi bersia-sia, kita pergi shopping, tak kira lah. Apa semua. Allah Ta'ala minta sikit je masa tu. Untuk dia. Bukan untuk dia tu kerana Allah Ta'ala nak sangat. Tak. Tetapi Allah Ta'ala nak buktikan nanti kepada semua makhluk Allah Ta'ala. Tengok hamba aku ni, aku bagi susah. Aku bagi lahir susah. Kena belajar, kena bekerja, kena makan, kena minum. Tetapi mereka sanggup untuk memperuntukkan masa untuk dia. Barulah bila Allah Ta'ala masukkan manusia ni dalam syurga nanti, tak ada mana-mana makhluk akan membantah. Sebab apa? Pertama, mereka sendiri tak sanggup diuji. Yang kedua, manusia telah menunjukkan bahawa walaupun susah, kita perasan tak kalau pergi shopping 2 jam, tak kira lah kat mana-mana shopping. Kat Sogo ke, Mid Valley ke, 2 jam Bila masuk je waktu Zuhur, tu rasa penat badan, betul tak? Kita nak solat tu, ya Allah penatnya lah shopping tadi. Betul tak? Kan? Cari air, cari apa, minum dulu, nak bagi kekuatan balik. Tapi lepas je solat Zuhur, 2 jam lagi shopping, insya-Allah tak duduk-duduk pun kita sanggup. Sebab apa? Sebab itulah nafsu kita. Nafsu ni kalau buat untuk Allah Ta'ala ni berberat. Kalau untuk dia, dia memang ringan. Dalam solat sebenarnya kita melawan nafsu kita.
melawan jasad kita, jasmani kita. Roh kita melawan jasmani. Berdasarkan akal yang Allah Ta'ala berikan. Kita rasa, sebab itulah ini yang Allah Ta'ala bangga. Ibadah manusia di hadapan malaikat, kerana tu kita diberikan pahala. Dan Allah Ta'ala tengok hamba aku ni, penat-penat, mengantuk, bangun subuh, sanggup bangun subuh ni. Ambil wuduk sejuknya, dengan sejuk pagi, hujan, Allah Ta'ala tunjukkan kepada malaikat. Inilah hamba tu, yang sanggup untuk melawan nafsu dia, walaupun berat macam mana pun, dia telah mentaati aku, sujud kepada aku. Itu modal dia. Maksudnya Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada makhluk-makhluk Allah SWT yang lain. Allah Ta'ala bukan tak tahu. Allah Ta'ala ni bila jadikan manusia, dia tahu dah mana masuk syurga, mana masuk neraka. Tapi zalim, Allah Ta'ala masukkan, jadi je manusia tu bukan masukkan dalam neraka. Tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala benarkan iblis tu untuk, sebab Allah Ta'ala tahu dah iblis tu duduk dalam neraka. Sebab tu Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Nak tunjukkan bahawa iblis ni memang tak betul-betul tobat sampai kiamat ni. Barulah dia boleh duduk selama-lamanya dalam neraka. Dia bukannya syirik pada Allah. Dia bukan menyembah selain pada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Tapi zalimlah kalau Allah Ta'ala masukkan tu iblis tu ke dalam neraka. Dan sebab Allah Ta'ala dah tahu dah bagaimana perakhiran dia. Jadi Allah Ta'ala berikan. Kenapa orang makin tak solat, makin sihat, makin kaya, makin kuat, makin senang bisnes menjadi, itu semua tu jangan kita rasa bahawa itu adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala nak membuktikan. Allah Ta'ala dah tahu, nak membuktikan kepada orang tu. Kalau orang tu dijadikan tu masuk neraka, dia pun akan membantah Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tak buat apa pun lagi ni. Kenapa masuk orang aku ni dalam neraka? Sebab tu Allah Ta'ala biarkan. Biarkan manusia ni buat maksiat. Biarkan dia nak bunuh orang, nak tipu orang, nak rasuah orang. Biar je. Sebab nanti bila berhadapan dengan Allah Ta'ala tunjuk, takkah aku dah beri dah kamu kesihatan? Takkah aku dah beri dah kekayaan? Takkah aku dah beri dah kesenangan, kekuasaan? Ni nanti tak ada hujah lagi dah seseorang itu untuk berhadapan dengan Allah SWT. Jangan kita kagumlah dengan orang kafir, orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala, yang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan solat ni memanglah zikir, macam saya sebut tadi, kita mengingati Allah. Dalam Fatihah tu Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita memuji Allah SWT. Sebab tu solat tu semualah anggota kita tu akan fokus kepada zikrullah. Sebab itulah solat ni sangat-sangat penting sebenarnya. Berbanding dengan amalan yang lain. Sama ada kita ni hidup untuk Allah, kita ni hidup untuk diri kita, ataupun kita hidup untuk orang lain. Kalau kita hidup untuk Allah, insya-Allah kita berjaya. Untuk diri kita, kena tengok. Kalau kita buat benda yang baik, nak membolehkan kita hidup untuk Allah SWT, insya-Allah dia jadi baik. Tapi kalau kita hidup ni untuk memuaskan kehendak kita, apa yang kita nak je kita fikir. Sebab betul antara benda yang Allah kata, jangan kamu menyembah hawa nafsu kamu tu. Sebab apa yang kita nak tu yang kita buat. Itu orang tak beriman lah tu. Orang yang tak beriman, walaupun dia kata patung ke apa ke dia punya Tuhan, sebenarnya nafsu dia tu Tuhan dia. Sebab bila dia tak sujud kepada Allah Ta'ala, dia akan mengikut semua apa yang dia nak je. Kan? Sebab tu kalau kita tengok orang yang membunuh orang ke, memerangi orang, merompak orang, kita tengok mana yang banyak orang beriman ke orang tak beriman. Orang tak beriman ni dia akan ikutlah apa yang dia nak. Kan? Dia nak takut apa, contohnya dekat patung ke apa, dia tak takut. Berbeza dengan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi intipati daripada solat itu adalah zikrullah. Wala zikrullahi akbar. Mengingati Allah itu adalah yang paling besar dalam kehidupan manusia yang Allah Ta'ala nak tengok. Sebab apa? Malaikat dah mengingati Allah. Allah Ta'ala tak bagi pun pahala. Sebab apa? Sebab malaikat dia mudah. Dia tak ada penat, tak ada letih.
Tapi kita kalau nak buat solat, lama-lama sikit dah kaki dah penat. Sujud lama ke mungkin dah pening kan. Di situ Allah Ta'ala nak melihat. Sebab Allah ni, dia hanya menyukai diri dia. Makhluk ni, kalau kita tidak, bila kita berzikir, zikir ni mengingati dan menyebut nama Allah, memuji Allah. Allah Ta'ala ni dia suka dia dipuji. Dia suka diri dia je. Kan? Kalau kita ni tak memuji Allah, tak dalam hidup kita ni tak ada, kita ni tak ada harga pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala nak tengok Allah tu ada dalam diri kita, ada dalam hati kita, ada dalam pemikiran kita, ada dalam di lidah kita untuk menyebut nama Allah. Itu yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berzikrullah, dia akan naik ke langit sana. Kan? Dia akan naik, dia akan disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Dan nanti bila hari akhirat Allah Ta'ala akan buka. Kenapa Allah Ta'ala tak buka sekarang? Kenapa kita bila kita solat tak jatuh duit sebenarnya? Tak keluar emas ke? Ada orang kata, kami ni solat dah lama dah tak senang-senang untuk hidup contohnya. Kan? Memanglah. Sebab kalau sekiranya kita buat jahat je tu nampak pintu neraka. Kita buat baik je nampak pintu syurga. Dapat cium bau syurga, tak ada orang akan masuk neraka. Semua orang akan masuk syurga. Kan? Salam je, jatuh RM1. Salam je jatuh. Semua orang akan duduk di tikar semayang, semua orang akan duduk di masjid. Takkan ada orang buat jahat. Itu ke yang Allah Ta'ala nak? Tak. Kan? Kalau macam tu, kita buat tu bukan kerana kita nak melawan kehendak nafsu kita, tapi kita buat tu kerana nafsu kita. Sebab memang kita nak benda tu. Itu ujiannya. Sebab tu Allah Ta'ala lindungkan pahala, lindungkan dosa. Kita tak nampak semua tu. Orang buat jahat dia tak nampak dosa. Tak ada pun dia buat jahat, tiba-tiba tu dia jatuh sakit tu. Terus dia jadi susah ke tidak. Sebab apa? Sebab itulah ujiannya. Kalau benda tu nampak, tak adalah ujian. Kan? Macam guru buat periksa bagi jawapan. Apa makna? Sebab tak ada jawapan itulah. Jadi ujian barulah boleh diberikan pahala dan dosa. Jadi penting solat ini. Memang kata penatlah aku dah solat bertahun-tahun dah, hidup tak berubah. Itu taklah nak uji lah tu. Sebab dalam kehidupan kita akan diuji dengan dua perkara, sama ada dengan kesenangan dan kesusahan. Senang pun ujian sebenarnya, susah pun ujian. Ada orang susah, berdoa Allah Ta'ala siang malam. Bila senang, tak ingat ada doa. Allah Ta'ala uji sebenarnya. Bukan Allah Ta'ala muliakan seorang dengan nikmat. Tidak. Sebab memang di dunia ini adalah empat ujian. Jadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa yang lebih bagus amalan. Untuk melihat wa nabluukum bisyarri, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah kata semua orang akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua orang akan merasai mati, tak kiralah dia beriman tak beriman, dan kami akan uji kamu dengan kesusahan dan kesenangan. Senang pun adalah ujian. Jangan kita rasa seronok tahajud ni lah tak tahajud dah. Duha ni membuka rezeki tak ada duha dah. Tu ingat tu kesihatan, kekayaan, kesenangan, jawatan tu kelebihan adalah satu ujian. Sebab roh kita ini, manusia ni Allah Ta'ala jadikan, kita akan sentiasa resah dan gelisah. Innal insan khuliqa ni maksudnya Allah Ta'ala jadikan manusia itu haluan. Memang kita akan rasa gelisah. Dan tanyalah orang yang kaya macam mana. Kalau dia tak beriman dengan Allah Ta'ala, tanya dia. Okey, sekarang dah rasa tenang ke dalam hidup? Dia akan mesti yang rasa tak tenang. Iza massahu syarru jazua. Bila kena kesusahannya, dia akan jazuk ni, rasa takut, risau, runsing, tak boleh tidur. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia senang pun, dia akan fikir pula, ni nanti duit aku habis, orang ni ambil lah, orang tu nak berbelanja pun tak nak, kan?
Itu sifat manusia. Illal musalli. Kecuali orang yang ni panggil sihat spiritual ni. Orang yang solat. Bila kita solat, kita ingat bahawa dunia ni sementara, kesusahan ini sementara, kesenangan tu sementara, kesihatan sementara, muda ini sementara. Dan Allah Ta'ala jadikan tua tu sebenarnya susah atau sakit tu untuk mengingatkan kita bahawa di sana akan ada kehidupan yang lebih kekal, yang lebih baik. Jadi tak perlulah kan kita nak kejar dunia ni siang malam sehingga akan melupakan nikmat yang akan lebih besar yang akan diperoleh. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia ni bila Allah Ta'ala uji dia, fa akramahu, Allah Ta'ala muliakan dia, na'amahu, beri nikmat yang banyak, mewahkan dia, muliakan pada pandangan orang, maka dia merasakan rabbi akraman. Tuhan ni dah reda dah kat aku ni. Sebab tu aku jadi kaya, aku jadi sihat, aku jadi naik pangkat, aku jadi tak ada kelebihan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun jika dia ni telah diuji dan disempitkan rezekinya, jadi dia rasa rabbi ahanan. Ada sambungan dia kala tertinggal. Kala ayat selepasnya kala. Kala tu maksudnya Allah Ta'ala nafikan. Tidak begitu. Bukan kekayaan itu untuk kemuliaan. Bukan kesusahan itu untuk kehinaan. Tidak. Tidak begitu. Semua itu adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma asaba min musibatin. Kita dah habis masa ni. Minta tambah sikit tuan moderator. Boleh Ustaz, teruskan Ustaz. Okay. Ada sikit rasa macam penting juga ayat-ayat Quran. Slide saya cuma ayat Quran dan hadis dia. Sebab itulah yang merawat kita punya spiritual kita kan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak kami timpakan satu musibah di bumi ni. Wala fi anfusikum, tidak juga dalam diri kamu illa fi kitabin. Telah pun kami tulis dah. Kitab tu maksudnya dah ada perancangan dah. Allah Ta'ala dah siap dah perancangan. Min qabli an nabra'aha. Sebelum kami timpakan musibah tu dah tak ada dah dalam perancangan Allah SWT. Covid ni dah ada dah dalam perancangan Allah SWT. Inna zalika 'ala Allah yasir. Benda tu mudah sangat bagi Allah. Kenapa Allah Ta'ala timpakan musibah? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dua benda ni. Supaya kamu tak bersedih dengan apa yang kamu tak dapat dan jangan terlalu gembira dengan apa yang kamu dapat. Kan? Maksudnya dalam Covid ni kita nampak orang kaya jadi miskin kan. Jadi kita taklah rasa macam kemungkinan kalau kita masuk bisnes ni dulu mungkin kita pun akan jadi ditimpa musibah juga kan. Jadi maksudnya kita tak rasa sedih dengan apa yang kita tak dapat dan kita tak terlalu gembira apa yang kita dapat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang bakal berlaku akan datang. Kan? Kalau dapat rezeki, kita kongsikan dengan orang. Gitu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tak suka orang yang sombong dengan nikmat yang diberikan, bangga-bangga diri dengan kelebihan yang dia ada. Semua tu kelebihan tu Allah Ta'ala berikan. Kita bijak, kita sihat, semua Allah Ta'ala beri. Kan? Kalau dah sakit tak bijak, tak boleh dah. Kan? Nak orang yang sakit tu, jantung ke apa, susah dah nak tu. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kepada kita kesihatan, kekuatan dan kelebihan. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum masalul ladzina khalau min qablikum. Adakah kamu menyangka kamu nak masuk syurga macam tu je? Sebelum datang kepada kamu sebagaimana yang telah datang kepada orang sebelum kamu. Masat humul baksa, mereka ni ditimpa dengan kesusahan, wadarra, kemudaratan, wazulzilu, nak kata zulzilu ni bergegar. Bergegar ni bumi ni, bergegar hati ni, bergegar jantung ni. Hatta yaqula ar-rasul, sehingga kan Nabi pun sendiri, walladzina amanu ma'ahu, dan orang beriman bersama dengan Rasul kata apa? Mata nasrullah, bila Allah Ta'ala nak tolong kita ni? Bila Allah Ta'ala nak tolong?
Allah Ta'ala kata, ala inna nasrallahi qarib. Ulama kata, bila satu keadaan kita rasa terlalu kritikal sangat, sebenarnya Allah Ta'ala nak putuskan pergantungan kita dengan semua makhluk yang ada ni. Sehingga kan kita hanya berdoa dan bergantung kepada Allah SWT, maka pada masa itu Allah Ta'ala akan buka dia punya pertolongan, rahmat dan sebagainya. Termasuklah orang kafir sebenarnya. Allah Ta'ala rekodkan dalam Al-Quran bagaimana orang kafir ni bila dia naik kapal, bila dia timpa ribut dan sebagainya, dia akan berdoa kepada Allah. Buang semua patung-patung dia tu, berdoa kepada Allah SWT. Tapi malangnya bila dia sampai ke darat, dia syirik semula kepada Allah SWT. Jadi Rasulullah SAW kata, aqrabu ma yakunu abdu min rabbi wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Jadi macam saya sebut tadi, kita solat tu sebenarnya tinggi nilai di sisi Allah SWT sebab kita sanggup melawan kehendak nafsu kita. Dan Allah Ta'ala kata, Rasulullah SAW kata, sedekat-dekat kita dengan Allah adalah ketika mana kita sujud, maka perbanyakkanlah doa di situ. Tapi kita kena ingat satu benda, kita tak masuk syurga dengan amalan. Kalau kita timbang tadi, Allah Ta'ala beri 24 jam, kita hanya ada 30 minit je untuk Allah Ta'ala. Itu bukan nilai kita untuk masuk syurga. Rasulullah SAW kata, tidak ada orang akan masuk syurga dengan amalan dia. Sahabat tanya, walaupun kamu ya Rasulullah, ya walaupun aku, kecuali jika Allah Ta'ala berikan rahmat dan kemuliaan dia. Maksudnya, solat kita itu untuk Allah Ta'ala buktikan perbezaan kita dengan orang yang bukan Islam. Untuk kelebihan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu je. Bukan untuk melayakkan kita masuk syurga. Sebab kita tak terbalas syurga ni. Syurga ni Rasulullah kata, sil'atullahi ghaliyah. Sangat mahal harga ni. Tak ada harga yang kita boleh berikan nak beli syurga tu, tidak. Tapi semua orang akan masuk syurga insya-Allah dengan memang Allah Ta'ala ni pemurah. Sebagaimana dia lahirkan kita, dia beri kita kesihatan, beri kita kekuatan, perasaan. Semua tu free je, free of charge. Allah Ta'ala tak charge kepada kita. Solat tu bukan untuk bayaran, nikmat Allah Ta'ala berikan, tidak. Tetapi dia membezakan kita dengan orang yang bersyukur dan tidak bersyukur kepada Allah SWT. Saya rasa setakat tu dulu. Minta maaf kalau ada kelemahan dan terlajak waktu. Jadi saya serahkan balik kepada tuan moderator. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Hampir 1 jam kita telah mengikuti ceramah daripada Ustaz, daripada terjadinya Nabi Adam, tipu daya syaitan, kepentingan solat dan kesihatan spiritual. Jika ada sebarang persoalan daripada para peserta, boleh diajukan pada Ustaz. Dan juga di akhir sesi ini kita akan ada 3 soalan kuis untuk para peserta. Soalan pertama Ustaz, adakah solat ni boleh merawat penyakit kritikal? Macam saya sebutkan tadilah. Kita fungsi solat itu dia sebenarnya untuk merawat kita punya spiritual. Itu yang paling utamalah. Hubungan kita dengan Allah SWT. Dan kita pun kita boleh melakukan solat untuk berdoa kepada Allah SWT merawat penyakit kritikal kita. Tapi kalau orang kita dipanggil sunnatullah. Kita ada 2, satu sunnatullah, satu dipanggil sunnah Rasulullah SAW. Dia ada 2. Sunnatullah ni ialah hukum alam ni. Allah Ta'ala jadikan alam ni dia ada dia punya perkiraan dia ada sunnah dia, ada peraturan. Sunnah ni peraturan dia. Jadi kalau orang tu dah kritikal sampai tahap yang macam dah koma, dah macam mati otak dan sebagainya, jadi hukum alam yang Allah Ta'ala letak tu memang dah tak ada rawat tanda lah. Tapi bukan makna kita berdoa tu kita berdoa lah. Dia doa ni bukan semua Ta'ala terima dalam maksud bukan Ta'ala tu tidak mampu nak buat. Contoh macam ni lah. Kalau kita nak anak, kita tak kahwin tapi kita doa. Ya Allah bagilah anak tapi tak kahwin. InsyaAllah doa tu takkan diterima oleh Allah SWT sebab bukan Allah Ta'ala tak mampu. Tapi dari sudut hukum sunnatullah ni, orang yang nak anak ni memang kena kahwin. Samalah dalam merawat penyakit ni. Kita kena ikut dia punya rawatan dia. Kalau doktor sebut apa tu kita kena ikut.
Adapun solat kita berdoa kepada Allah SWT, diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan. Ya. Kalau orang yang ada penyakit kritikal, mungkin ada satu ikhtiar yang saya boleh cadangkan, iaitulah dia bersedekah. Ya. Rasulullah SAW kata tidak ada satu perkara yang lebih cepat menghilangkan kemurkaan Allah SWT itu kecuali dengan sedekah. Ya. Mungkin kita bersedekah, contohnya kita pergi rumah anak yatim ke, orang yang susah ke, kita niatkan untuk kesembuhan penyakit yang kritikal. InsyaAllah lah. Kalau Allah Ta'ala terima, ada jalannya di situ. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya, solat secara berjamaah lebih baik daripada solat secara bersendirian. Apa unsur di antara solat dengan kesihatan bila kita solat berjemaah dengan bersendirian? Okey, solat berjemaah ini dia lebih kepada kemasyarakatan sebenarnya. Kan? Maksudnya elemen-elemen kemasyarakatan kita lah. Kita dengan orang lain. Kita dapat merasakan bagaimana kebersamaan orang lain. Kita bersama dengan orang, kita tak rasa terasing. Jadi sedikit sebanyak kita akan, mental kita akan sihat lah. Dari sudut jasmani, wallahualam, mungkin kita pergi jalan kaki ke masjid tu mungkin ada unsur-unsur riyadhah, ada unsur berexercise kat situ kan. Tapi saya melihat anjuran untuk kita solat secara berjemaah itu lebih kepada unsur kemasyarakatan. Allah Ta'ala nak supaya kita berada bersama dengan masyarakat dan masyarakat berada dengan kita. Itu tujuan dia. Jadi bila kita kurang pergi ke masjid, masyarakat Islam kurang pergi masjid tu, dia punya hubungan masyarakat tu dia macam tak kuat sangat. Berbeza dengan zaman Rasulullah SAW dulu, masyarakat tu dia berada di dalam masjid. Jadi siapa yang susah, siapa yang tak makan, siapa yang, semua dia orang tahu. Kita orang banyak media sosial dan sebagainya, jadi kurang merasakan hubungan roh itu di masjid. Wallahualam. Ya, Ustaz, dan soalan seterusnya, kita telah melalui hampir 2 tahun pandemik COVID-19 dan masih lagi kita perhatikan ramai juga yang masih lagi tidak mau tunduk, masih lagi tidak melakukan solat dan sebagainya. Apa pendapat Ustaz tentang perkara ini? Betul lah. Itu ingatan-ingatan yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, kepada manusia. Kalau dulu hampir setiap hari kita dengar kematian, berita kematian kan. Akhir-akhir tu boleh dikatakan ada je kawan lah, kawan pada kawan lah. Meninggal. Itu semua adalah satu peringatan kepada kita untuk kita melaksanakan solat. Dan Allah Ta'ala nak berikan peringatan tu kepada manusia. Kan? Jadi malanglah kalau ada yang masih lagi tak solat, masih lagi rasa solat tu benda yang tak penting, kehidupan ni masih terus mencari kehidupan, leka dengan dunia, tidak mengambil peringatan dengan musibah yang sedang kita. Dan kita berdoa supaya kita dijauhkanlah daripada golongan yang termasuk daripada golongan yang sebegitu, dan kita doakan mereka mendapat hidayah. Allah alam, hidayah ni daripada Allah. Allah Ta'ala ada rahsia di situ, kita pun tak tahu apa hikmah dia dengan COVID ni, dengan kematian yang kita dengar setiap hari ni. Ada perkara yang Allah Ta'ala nakkan di situ. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya daripada peserta. Belum ada lagi soalan. Okey, sebelum kita pergi pada soalan lain, kita pergi pada kuis. Ya. Okey. Ustaz boleh mengutarakan kuis yang pertama, soalan? Kuis ni ada hadiah ya? Ada hadiah dia sediakan. Okey, itu yang pendengar nak tahu lah kan. Hadiah memang menarik. Menarik Menarik. Okey, soalan saya yang pertama. Berapa kalikah setiap hari kita wajib membaca surah Al-Fatihah? Okey, para peserta boleh mengangkat tangan ataupun menjawab dalam chat box. Siapa cepat dia dapat. Kan? Berapa kali kita wajib membaca surah Al-Fatihah setiap hari? Okay, Ustaz, itu peserta akan menjawab nanti. Dan kita ke soalan kuis yang kedua, Ustaz. Soalan yang kedua. Siapakah Nabi yang menasihati Rasulullah SAW supaya meminta pengurangan jumlah waktu solat?
Nabi apakah yang meminta supaya dikurangkan waktu solat? Dan soalan seterusnya Ustaz, yang nombor 3. Berapa soalan ya? 3 saja. 3. Okey. 3. Soalan ya. Kenapakah iblis sanggup masuk neraka? Kenapakah iblis sanggup masuk neraka? Para peserta boleh menjawab dalam chat box ataupun mengangkat tangan dan AJK yang tugas akan ya. Ada satu soalan lagi Ustaz. Di antara sedekah, wakaf dan infak, yang mana yang paling baik? Di antara sedekah, wakaf dan infak, yang mana yang paling baik? Okey, dia sebenarnya bergantung kepada kesan dia. Kesan dia. Pertama kita ni melihat yang mana kesan kepada sedekah kita ataupun wakaf kita ataupun infak kita. Kalau infak ni maksudnya dia merangkumilah sedekah semua. Bila kita mengeluarkan harta kepada pihak lain tu dipanggil infak lah. Cuma namanya mungkin sedekah, mungkin hibah, mungkin hadiah, mungkin sebagainya. Pertama, kalau kita melaksanakan kewajipan kita dulu. Contoh kita ada nafkah yang wajib diberikan, ada hutang yang wajib dibayar, itu kita kena dahulukan lah dalam penggunaan harta kita. Yang kedua, kalau semua tu dah settle, kita tengok kepada kaum keluarga kita, adik-beradik kita, apa saudara, anak saudara tu, siapa yang susah kat situ, kita berikan dia sedekah. Orang yang susah kita berikan sedekah. Yang ketiga barulah kita melihat kepada maslahah secara umum, maslahah umat Islam secara umum. Jadi kalau kita rasa ada pihak yang memerlukan sedekah, kita bagi sedekah. Yang kritikal lah, kritikal. Dan kalau sekiranya tidak kritikal, kita bolehlah memilih untuk beri sedekah ke, wakaf ke. Nah, kita tengoklah wakaf untuk apa. Wakaf untuk pembangunan ilmu memang sangat baiklah, sebab dia jadi amal jariah kepada kita untuk berpanjangan. Berpanjangan. Jadi maksudnya dia bergantung kepada sejauh mana kesan sedekah ataupun kesan harta kita itu digunakan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Dan soalan seterusnya daripada salah seorang ahli jawatan kuasa Perkim Gerak, apakah amalan yang boleh dipermudahkan untuk kita memasuki syurga? Apa dia soalan ni? Amalan apa yang boleh dipermudahkan untuk ke syurga? Untuk ke syurga. Allah SWT ni dia jadikan pintu syurga ni dia banyak, dia luas. Kan? Jadi dia tidak ada fix. Satu fix all macam tu, tak macam tu. Allah Ta'ala ni itulah rahmat dia. Dan sebab itulah bila sahabat pun bila bertanya kepada Rasulullah, apa amalan terbaik? Kadang-kadang dia beri banyak jawapan kepada orang yang berbeza. Maksudnya orang ni datang dia bagi satu jawapan, orang ni datang dia tak macam tu. Maksudnya dia tak ada satu fix jawapan untuk semua soalan yang ditanyakan tu. Itu bermakna bahawa ulama kata kita yang pertama kita melaksanakan tanggungjawab yang fardu macam solat tadilah. Solat, puasa, zakat semua. Itu kita settlekan dulu. Itu minimum requirement lah. Yang wajib tu minimal requirement untuk Allah Ta'ala meredai kita lah. Untuk masukkan kita dalam syurga. Dan amalan tambahan. Yang ni yang membezakan, yang mempercepatkan. Amalan tambahan ini adalah benda yang tak kira lah zikir ke, sedekah ke. Yang ni ulama kata kita pilih ikut apa yang kita rasa mudah. Ada masa kita rasa senang nak bagi sedekah, kita bagi sedekah. Ada masa kita senang nak solat sunat, kita solat sunat. Ada masa kita senang nak puasa sunat, apa yang kita rasa senang. Sebab dia kata yang senang tu seolah-olah macam menarik kita. Kan? Menarik kita ke dalam syurga. Kita ikut yang tu. Jangan kita tengok orang bersedekah, kita pun nak bersedekah, duit pun tak ada contohnya. Maksud kita buat apa yang kita rasa dipermudahkan, hati kita rasa lapang nak buat. Untuk memilih amalan yang sunat lah. Yang wajib tu tak ada pilihan lah. Wallahualam. Ustaz, dan soalan seterusnya, ini luar daripada topik sikit Ustaz. Pertanyaan tentang zakat. Ada cara dulu untuk bayar zakat atau hanya kita bayar pada lembaga zakat saja? Maksudnya selain daripada lembaga zakat, ada tak kita boleh bayar pada pihak-pihak yang lain?
Kalau tanya orang lembaga zakat memang disuruh bayar kat dia lah. Itu memang tak ada jawapan yang standard lah. Cumanya macam ni lah. Kita tengok sejauh mana kritikal lah. Untuk kita dengan Allah SWT itu, kalau katalah kritikalnya tu kita kena bagi dah zakat kepada orang yang kita jumpa tu, kritikal sangat dah keadaan dia. Mungkin dia baru masuk Islam ke apa ke susah, jadi kita bagi zakat ke situ. Kalau tak kritikal kita bagi ke pusat zakat lah, sebab di situ dia akan atur lah zakat ni supaya memberi manfaat kepada semua pihak lah. Itulah jawapan yang saya boleh berikan. Wallahualam. Maksudnya bila kita menghadapi suatu situasi, orang perlukan bantuan masa itu, on the spot tu kita boleh keluarkan zakat kita. Ya. Ustaz, kalau tidak ada apa-apa, maksudnya kita boleh tunai pada lembaga zakat. Ya, sebab zakat wajib dikeluarkan, ke mana pun kita wajib keluarkan. Terima kasih Ustaz. Saya rasa setakat itu saja soalan. Alhamdulillah. Dan pihak kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazir di atas pengongsian ilmu lebih daripada 1 jam. Banyak ilmu yang kita telah dapat di hari ini tentang solat. Dan juga selamat maju jaya diucapkan kepada Ustaz sebagai seorang pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan diharapkan beliau dapat memanfaatkan dengan ilmunya untuk mengajar para ustaz-ustazah yang bakal ni, asatizah yang akan memberi manfaat pada Islam di bumi Malaysia ni. Dan terima kasih juga diucapkan kepada para peserta yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri majlis ilmu ini. Dan seterusnya kita akan berjumpa lagi dalam siri-siri Jom Ilmu yang akan datang, dan pihak kami akan memberitahu tarikh yang akan datang. Dan rasa untuk pagi ini itu saja, diharapkan semoga Allah mencatatkan kebaikan untuk kita kerana lebih 1 jam kita dalam menghadiri majlis ilmu ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.